Inna zayyana sama'ad dunya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat, yakni kepada penglihatan penduduk di bumi, bizinatinil kawakib, dengan hiasan bintang-bintang, wa hifdhan min kulli syaitanin marid, dan kami pelihara urusan langit itu dengan serapi-rapi kawalan dari masuk campur tiap-tiap syaitan yang derhaka. La yasma'una ila al-mala'il a'la, dengan itu mereka tidak dapat memasang telinga mendengar percakapan malaikat. Wa yuqdhafuna min kulli janib, dan mereka pula dirjam dengan api dari arah dan segala arah dan penjuru, duhura, untuk mengusir mereka. Walahum azabun wasib, dan mereka pula beroleh azab seksa yang tidak putus-putus. Ini pula keterangan Allah Subhanahu wa taala selepas menyatakan, selepas menerangkan malaikat dengan sifat-sifatnya mulai awal surah was-saffati saffa faz-zajirati zajra hinggalah seterusnya. Kemudian ya, kali ini ayat menyatakan kami telah menghiasi langit yang dekat pada penglihatan dan penduduk bumi dengan hiasan bintang-bintang, dan kami juga pelihara urusan langit itu dengan serapi-rapi kawalan dari masuk campur tiap-tiap syaitan yang derhaka, hinggalah seterusnya. Kami hiasi langit. Inna zayyana sama'ad dunya, langit dekat, bukan langit dunia. Ataupun kalau langit dunia itu lawannya langit akhirat. Langit akhirat, adakah di akhirat ni langit lagi? Langit sudah digulung, sudah disimpan, sudah dihancurkan semua sistemnya. Jadi kita terjemahnya, inna zayyana sama'ad dunya, sesungguhnya kami telah menghiasi langit yang dekat. Langit yang dekat, dana yadnu maknanya dekat. Langit yang dekat, yakni dekat kepada penglihatan kita, dan dekat juga kepada pendengaran kita. Langit, jika ada dentuman apa-apa dari langit, maka itu langit yang dekat dengan kita boleh dengar. Ada langit yang jauh. Langit artinya sesuatu yang di atas kita, namanya langit lah. Kullu ma'alaka fahuwa sama. Semua perkara yang di atas namanya langit. Jadi bumbung kita ni pun di atas kepala kita, banding dengan kepala, maka dia langit lah. Langit. Jadi dengan itu, langit ini pada hakikatnya dia mempunyai beberapa lapis. Ada lapis udara, ada lapis ozon, dan berbagai-bagai lagi lah lapisan menurut ilmu dan kajian pakar-pakar dalam bidang ini. Langit, ada langit udara, langit yang padanya angin beredar. Langit ini langit angkasa lah kita sebutnya, angkasa. Lebih atas daripada langit udara, langit yang kita sebutnya langit yang ada angin. Angin ini membawa cahaya. Dia membawa cahaya. Tapi bila sampai kepada lebih atas lagi, disebutnya angin angkasa ke atau selepas daripada angin ini, lapisan itu gelap. Cahaya tidak ada lagi. Selepas itu gelap. Jadi langit udara ini, langit angin ini membawa cahaya. Apabila Allah Subhanahu wa taala membuat suatu letupan kelihatan cahaya. Tapi jika lebih atas lagi, cahaya tak kelihatan sebab dia terlalu gelap. Allah Subhanahu wa taala menjadikan cahaya dengan sebab adanya udara. Tak ada udara, tak ada cahaya. Ada udara yang menyebarkan cahaya itu. Kita perlu memahami ini supaya kita dapat memahami ayat-ayat yang menyatakan seterusnya tentang syaitan yang direjam.
Ayat ini apabila kita baca, kita akan bertanya bagaimana tahid bintang yang disebutnya syihab, seligi buta. Bagaimana seligi buta yang kita lihat di langit, dan seligi buta ini dengan nas Allah Subhanahu wa taala, dengan nas Al-Quran menyatakan dia dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tembak, untuk melontar jin dan syaitan. Allah Subhanahu wa taala lepaskan seligi buta ini, syihab namanya, ataupun tahid bintang, untuk rejam syaitan. Sebelum dari kita memahami hakikat ini, bagaimana Allah Subhanahu wa taala merjam syaitan dengan syihab. Pertama sekali, kita tidak lupa kepada matlamat Al-Quran diturun kepada manusia untuk mengajak manusia berfikir lebih jauh tentang alam ini, supaya kita memahami antara perkaranya ialah bagaimana syaitan, bagaimananya seligi buta, bagaimana pula kedudukan langit dan bumi ini, jaraknya, dan sejauh mana manusia dapat menguasai kejadian ini, dapat menguasai untuk memahami kejadian ini. Pertama sekali, kita memahami bahawa berita di dalam Al-Quran ini ada semata-mata berita. Ada pula berita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita membenarkan. Ada berita yang kita akal tak sampai untuk berfikir tentangnya, tapi kita mendengar perkara itu menerusi Al-Quranul Karim. Oleh yang demikian, kita terima kerana itu Al-Quranul Karim, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya kepada kita kerana ada satu hikmat yang tertentu dan penting itu dipahami. Dengan akal kita memahami sesuatu, dan ada pula sesuatu yang dengan akal ini hanya kita faham saja, tetapi kita tidak dapat menyaksikan dengan pencakra kita, dengan akal kita tidak boleh faham. Pertama sekali, kita perlu jelaskan bahawa akal kita mempunyai keupayaan yang terbatas. Jika kita lihat timbangan, kita pergi ke pasar, dia ada timbangan dia. Gula dia boleh timbang dengan kilo, 1 kilo, 2 kilo, 20 kilo. Kita tengok pula kacang, beras, dia boleh timbang dengan kilo, semuanya dengan kilo. Tetapi timbangan di pasar itu, di kedai-kedai runcit, penimbang dia mempunyai kadar yang tertentu, tak boleh ditimbang lebih daripada kadar dia. Dacing dia boleh timbang barang-barang yang 20 kilo ke bawah. 20 kilo ke bawah. Kita bawa barang yang lebih daripada 20 kilo, dia tidak ada dacing. Kita beli barang itu 2 kilo gula, kita bawa balik ke rumah, kita boleh jadi tidak ada timbang dacing, kita di rumah tidak ada untuk timbang 20 kilo. Kita boleh timbang tepung saja di dapur kita, tepung untuk buat kuih, itu saja, tak boleh timbang untuk mengesahkan benar ke 2 kilo, kita tidak ada mungkin. Kita pergi tempat jual kereta, disebutnya kereta kita ni 2,000 kilo. 2,000 kilo. 2,000 kilo ni kita tidak boleh cari saksi sebab kita tidak ada penimbang untuk timbang kereta yang 2,000 kilo timbangan beratnya. Jadi masing-masing ada dacingnya, masing-masing ada timbangannya. Akal kita tidak boleh timbang sesuatu yang dia tidak upaya, dia ada batasnya. Ini di dalam Islam. Sesiapa yang ingin menimbang sesuatu yang di luar kemampuan akalnya, maka dia tersasar. Dia tidak boleh sampai kepada peringkat itu. Ramai orang cuba berfikir untuk menimbang sesuatu yang di luar keupayaannya, maka dia gagal. Dia tak boleh sampai kepada matlamatnya, dan dia sesat dalam usaha membebankan akalnya dengan sesuatu yang tidak boleh ditimbang oleh akal, tidak boleh diselesaikan oleh akal. Kita terima hakikat ini. Kita di hadapan Al-Quranul Karim, Al-Quran memperkatakan kepada kita beberapa tajuk. Banyak tajuk yang diperkatakan di dalam Al-Quranul Karim.
Antaranya tajuk jin. Tajuk jin ini di mana letaknya dalam pertimbangan akal? Kalau kita bagikan tajuk ini, tajuk memang pada kenyataannya itu tajuk seperti mana dibicarakan dalam Al-Quran. Tajuk, satu tajuk. Tapi akal kita tidak pernah sentuh tajuk itu. Kalau kita sentuh pun terbakar akal kita. Kita tidak boleh sentuh. Tajuk itu ada di dalam Al-Quran. Misalnya tajuk surga dan neraka, akal kita tak boleh fikir. Kita hanya terima dan kita membenarkan sahaja. Kita terima, kita benar sebab sumbernya ialah sumber ilahi. Kita pernah lihat neraka, surga, tak pernah lihat. Kita terima sebab Al-Quran yang menyatakan perkara itu. Yang kedua, tajuknya boleh kita bincang tajuk itu dengan akal kita. Dan kita boleh benar, kita boleh terima jika tidak bertentangan dengan akal. Sebab tajuk itu tajuk yang dibentang untuk dibincang, untuk dikaji, untuk dilihat dan didengar. Jadi alam jin, alam dua perkara yang diperkatakan dalam ayat yang kita baca. Pertama, bintang-bintang itu zinah, untuk perhiasan. Yang kedua, jin yang membicarakan adalah alam langit juga, dilangkar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan direjam dengan syihab, dengan tahib bintang. Itu perkara yang kedua. Dua perkara tujuan penciptaan bintang. Ada bintang-bintang kecil. Bintang ini digunakan sebagai peluru untuk menembak jin dan syaitan. Baik. Sekarang kita berada bersama dengan ayat yang berbicara tentang alam jin. Alam jin, alam yang akal kita tidak boleh sampai. Sebab Al-Quran menyatakan innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kamu, innahu yarakum, syaitan jin boleh lihat kamu tapi kamu tidak melihat mereka. Itu satu hakikat. Kita tidak boleh melihat jin, tidak boleh melihat syaitan, tapi syaitan melihat kita dan dia menyaksikan kedudukan kita. Keterangan Al-Quranul Karim. Jadi bila kamu tidak dapat melihat jin, bagaimana kamu ingin berbicara tentang jin? Kamu amat terbatas. Akal kamu hanya boleh menimbang sesuatu yang 10 kilo ke bawah. Tapi alam jin lebih berat daripada itu. Lebih berat di 100 kilo. 100 kilo. Keupayaan akal kamu tidak sampai ke sini. Jadi kamu patut tutup bicara yang kamu tidak tahu tentang alam jin ini. Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kalaulah kita ditakdirkan kita boleh naik ke tempat perhimpunan para syaitan, jin-jin dan syaitan ini berkumpul untuk mendengar berita dari langit dan untuk membekalkan kepada tukar-tukar nujum. Kalaupun kita naik ke sana, kita tak nampak. Kalaupun kita pergi ke tempat yang kita nampak serigi buta itu direjam dan berhenti di belakang rumah kita, tempat akhirnya kita pergi cari, tak ada pula syaitan yang kena dan mati di sana. Tak ada pula. Boleh jadi kita pergi itu, kita pula yang terbakar bersama dengan jin dan syaitan. Itulah dia kedudukan manusia dan kedudukan jin dan syaitan ini. Jika kita boleh faham, berita yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim tentang jin adalah berita semata-mata. Berita yang tidak boleh kita ulas, tidak boleh kita analisa tentang jin, kecuali dalam skop, dalam daerah yang sangat kecil dan terbatas. Kita beriman kepadanya, kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada kesempurnaan Allah. Kalam Allah tidak ada yang salah, semuanya benar. Jadi oleh yang demikian, setakat mana kita boleh berbincang tentang jin dan syaitan, maka ada batas-batas yang tertentu. Yang kedua, hikmat Al-Quran berbicara tentang pelontaran seligi buta untuk menembak jin. Boleh jadi kita bertanya begitu. Antara jawapannya yang kita boleh beri, kerana orang Arab menganggap bahawa hubungan di antara Allah dan jin ini ada hubungan di antara jin, syaitan dan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama sekali, Allah Subhanahu Wa Taala, mereka percaya Allah mengetahui sesuatu yang gaib.
Yalah, memangnya pun Allah mengetahui yang gaib, tapi manusia tidak mengetahui. Mereka juga percaya jin mengetahui perkara yang gaib. Jadi sama-sama mengetahui. Allah mengetahui dan jin juga mengetahui perkara yang gaib. Justru jin menjadi sembahan, disembah oleh manusia, oleh orang Arab jahiliah dan peminat-peminat nujum. Peminat-peminat nujum ni untuk baik, untuk jahat, dan berbagai-bagai lagi cerita yang dibawa oleh tukar-tukar nujum untuk menyatakan bahawa mereka mengetahuinya dengan mendapat bekalan maklumat daripada jin dan syaitan. Jadi oleh kerana kepercayaan orang Arab begitu parah sekali, kepercayaan syirik tentang jin, mereka bersamakan dengan Allah Subhanahu wa taala, lalu mereka mengatakan waja'alu bainahu wa bainal jinnati nasaban. Mereka jadikan di antara jin dan Allah Subhanahu wa taala sebagai mempunyai pertalian nasab. Pertalian nasab maknanya nasab Allah dengan nasab jin ini ada pertaliannya, ada hubungannya. Oleh kerana itu syaitan mengetahui perkara gaib seperti juga Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana manusia begitu jauh kesesatan mereka tentang jin, maka Al-Quranul Karim bicara tentang jin sekalipun akal manusia tidak boleh sampai kepada tahap itu. Akal manusia tak boleh sampai. Kita tak boleh bincang sebab akal kita ada hubungan dengan mata, ada hubungan dengan telinga, sedangkan telinga dan mata ini membekalkan maklumat kepada akal. Jika akal tertutup dari mendapatkan bekalan daripada telinga dan mata, maka akal tidak boleh berfikir tentangnya. Syaitan seperti yang kita sebutkan tadi, innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahu. Kamu tidak boleh melihat jin dan syaitan, sedangkan syaitan dapat melihat kamu. Kemudian yang seterusnya, kita mesti yakin bahawa jin tidak mempunyai ilmu tentang al-ghaib. Itu yang telah diterangkan di dalam Al-Quranul Karim. Jin tidak mengetahui perkara gaib. Jika jin mengetahui perkara yang gaib, tentulah jin boleh sampaikan kepada manusia, kerana manusia sedia membayar kepada jin berapa harganya untuk tujuan nujumnya, untuk tujuan perkara-perkara yang manusia tidak mengetahui menerusi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin mereka ingin tahu ajalnya bila, nasib masa depannya bila, kiamatnya bila, gempa bumi bila boleh berlaku, tsunami bila boleh akan berlaku. Semuanya ini akan dibicarakan oleh jin dengan betul. Tetapi jin tidak dapat membicara, tak dapat menyampaikan berita yang seumpama ini sebab dia tidak tahu. Malangnya manusia masih ada yang mempercayai kepada jin. Dulu kita baca dalam akhbar tidak begitu jauh, di China kalau tak silap sayanya, menyatakan tarikh kiamat akan berlaku. Tarikh kiamat. Jadi tarikh kiamat ini akan berlaku adalah maklumat daripada tukar nujum. Beritahu pada satu ketika dahulu. Tetapi masanya sudah lepas, kiamat tak berlaku. Satu ketika pula kita baca berita ni tak tahulah bila tak berlaku itu macam-macam pula tafsiran. Tahun 200 merupakan satu tahun Y2K. Y2K apa? Bila tahun 2000, sampai tahun 2000, komputer tidak boleh membuat kira-kira yang seumpama itu sebab dia sudah sesat. Sebelum tahun 2000, komputer boleh menyelesaikan masalah. Tapi selepas tahun 2000 tak boleh. Tak boleh. Tapi boleh itu boleh berjalan sekarang ni. Oh, ini kepintaran pakar-pakar komputer pula mereka katakan. Tapi dahulu mengapa tidak mereka akui lebih awal lagi bahawa mereka boleh selesaikan masalah. Tapi masalah itu bila sampai kepada satu ketika bahawa sebenarnya masalah yang dijangka itu tidak ada sama sekali. Itu cerita jin sebenarnya. Cerita jin yang membisik-bisikkan mereka bahawa kiamat akan berlaku pada tahun 2000 dan selepas tahun 2000. Dan pada ketika itu semuanya menjadi huru-hara. Perjalanan motorkar, perjalanan kapal terbang dan lain-lain lagi sebab dia bergantung kepada angka. Jadi bila angka 2000 itu sudah menjadi kacau,
komputer tidak dapat menyelesaikan segala masalah-masalah yang berlaku, maka lihat kejadian sudah tahun 2000 sudah tiba, sudah berlaku dan sudah lebih 20 tahun. 20 tahun kita katanya. Berapa? 14 tahun. Sudah 14 tahun tidak ada tanda-tanda bahawa yang mereka kata itu benar. Tidak ada. Ini juga satu maklumat yang salah, kerana Allah Subhanahu wa taala tidak membekalkan manusia akal yang boleh menimbang lebih daripada yang dia upaya. Dia upaya 10 kilo lah. Soal kejadian alam, gempa bumi, tsunami dan kejadian berbagai-bagai lagi, itu tidak dapat dibicarakan oleh manusia, dan jin juga disekat sebenarnya dari meninjau maklumat itu. Hanyalah Allah Subhanahu wa taala jua yang mengetahui tentangnya. Ya, panjanglah masa itu. Baik. Al-Quranul Karim dengan tegas menyatakan hakikat ini. Qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaiba wa la aqulu lakum inni malak. Katakanlah hai Muhammad, aku tidak bicarakan kepada kamu tentang khazanah Allah, tentang maklumat Allah, dan aku tidak mengetahui perkara ghaib. Itu kenyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya. Mana pulanya ada satu maklumat yang lebih daripada maklumat yang disampaikan kepada Nabi, iaitu maklumat jin yang mengetahui segala hakikat yang akan berlaku dalam dunia ini. Sudah tentu tidak ada, kerana Nabi sendiri tidak dibekalkan dengan maklumat itu. Masuklah pula kepada tanda-tanda kiamat, akhir zaman. Kiamat, tanda-tanda dibicarakan oleh Nabi, tapi tidak detail sebenarnya, tidak terperinci dari dalil kiamat. Segala keterangan mengenai kiamat adalah maklumat yang salah, maklumat jin yang harus dijauhi, kerana yang disebutkan tadi, akal tidak mampu berfikir tentangnya. Kemudian kita